A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Karim. Alhamdulillah ya. Siapa lagi ni? Yang paling awal apa nama? Menyapa Tok Abah ya. Siapa ya? Ramai ni, tapi Tok Abah tak sempat nak tengok tadi tu. Oh, wow, ramainya. Cikgu Mutanudin masuk, Samsiati masuk, Wong Jowo masuk, Maria Aziz masuk ya. Apa nama? Abdul Rahim, Latif Haji Rahim, Nur Azim, Misa Sabridas, Daling Fucai, Cik Nun Abu Bakar, Ma'oi, Nurizam Sulaiman. Ni ramai orang Singapura juga ni. Bandul Alam, Cikgu Mukhtar tadi, Saidi Lami, Zariz Zamis, Intan Sumaya. Ya Allah, ramainya. Ya, so tolong like dan share. 82 dah masuk kelas. 18 orang baru share. Z Emery, Cik Arman, Puan Zainon Singapura, Marpuah Buhari, Zahir dah sebut, Cikgu Mokhtar dah share. Terima kasih. Ina Zalina, Suzana Hassan. Wow. Ya. Siapa Jebon dah masuk. Jo Lizo. Ni jarang nampak. Apa nama? Zakhir Karim. Tu ada selalu tu. Ya, Ezura, Misa dah sebut, Hafizah Nuraini, Ida Yaya, ya, Ishak Makdum, Zainab Hassan, Zahara Muhammad Nur, Wong Jowo pun dah masuk kau. Okey. Normah Basar dah masuk, Hamita Asrita, Singapore masuk, Fazila Faz, Suhana, baru 37 share. Come on guys, make it 200 soon. Share dengan 10 ke 20 orang geng ya. Nurul Aini, mana tadi tu? Kotut Mulin dah masuk, Normah Basar, Rifah Marjan, Ernie Basir, Zahir, Nurizan dah sebut tadi, Saidi dah sebut, Rosmi alias, Sharifah Azizah, Yusniza, Enura Izura dah, Hamita dah share, terima kasih. Nurmila Ridwan, Intan Sumaya, Masya Allah. Kedai Abadi, Mahalil Mutalib, Samsina Sa'ad, Kutut pun dah masuk tadi. Dah sekar subuh, kata Saidil Hamid. Ina Zalina, Zarus Ismail, baru 73 share. Wan Raja, Rifah Marjan dah sebut, Vivi Saidian. Wah, Kutut kata watching from my garden. Yelah, di sana 7.30, 7 ni dah terbit matahari. Kita belum. Ya, kalau di Semenanjung ya. Rifah, Mona Syamirah, ni orang Sabah ni memang cepat. Daling Fucai, Sharifah Azizah, Nani Triana, Azman Ramli, Arbaha Duraman, Halidah Hamid, ya, Zaitun Ibrahim, Zainab Sabrun, ni jangan, Zarinah Sabrun, Hasna Syari, kawan lama, RMB Ruby, Wan Zakia, 153 share. Kau melambung naik. Cepat, make it 200. Elvis Manja, lama tak nampak ni. Ya, Elvis Manja tak nampak. Daling Pucai ada. Fazlina, Hasnul Kamaluddin, Panjang Jodin dah masuk dah. Terima kasih. Wafazul, Hanisa Hassan, Hilmi Mak Zain, Fazil, Nani Tirana dah sebut tadi, Hilmi Mak Zain, Saidah Idah, Dr. Narimah dah masuk. Terima kasih. Haji Rahim dah Singapura dah kata share dah. Dia kata. Ya, Surita Ismail. So Kutut pun dah share pada kawan-kawan ni. Terima kasih. Tabung Korban dah masuk. Oh, lama tak nampak Tabung Korban. Alimuddin Udin, Hanisa Hassan, 166. Zaiza, Famita Ayub. Cepat. Aizaidah Abdullah, Ani Ronzi, Helmi Mak dah sebut, Nurhana Isnin, Fadlina dah sebut, Jaka Utara Sopan. Tu dia. Hilmi Mak Zain dah sebut. Banyak kali ulang Hilmi. Syasha Arab. Dr. Narimah perasannya suara Tabah macam Ramli Syarif ya. Serak-serak basah. Rifah Marajan kata, kot baju kau memanglah pagi ni pagi Sabtu. Badan tak sihat kena pakai kot. Jawa kan, dia kalau tak sihat je pakai kot. Ya. Tidur pun pakai kot. Ni Azlan.
Madam Helen dah masuk. Terima kasih. Saiful Amran. 170. Slow sikit. Kamu cepat-cepat. Fatimah Ayub. Zaila Muhammad Shah. Sairah Jaafar. Salasiah Muradi. Rosmini Ruslan. Fatimah dah. Amirul Alif. Al-Majidah. Has Abu. Zaira. Sarifah Idora dah sebut 2 kali 3 kali. Siti Khadijah. Hairul Azidah. Saidah Idah dah. Ernie Basir. Nazmi Ani. Asni. Muhammad Zaidi Zainal. Atizur Ita. Fauzi Aziz. Cahaya Syamzrina. Bagu 84 tu. Nur Syamzrina tu. Rashidah Syamsuddin. Yum Dam. Oh, Yum Dam. Ya, Azmi Man Arif. Hadir. Terima kasih. Zakia Khan. Lita Wara sebut. Siti Afsakula dah. Sarifah dah. Siti Aisyah Bukhari. Rohayu Abdul Wahid. Zaitun Zaid. Cepat-cepat sikit. Make it 200 guys. Raha Zahrum. Amita Arsita. Ya, terima kasih atas doa. Terima kasih. Sarah Hazira. Zaira Litawa. Saidah. Siapa Kamaria. Dan yang lain lah ya. Tak apalah. Siti Nasrah. Baik. Tak apalah. Walaupun belum sampai 200. Tapi dah 5 minit dah. So kita kena sambung cerita kita ya. Hari ini ialah tips untuk mendapat pasangan bahagian yang ke-9 ya. Bahagian ke-9 dan Tok Abah semalam berhenti kat nombor 29. Tip nombor 99 ialah cari dan bentuk matlamat keluarga, matlamat bersama. Family mission statement or family goals ya. Yang Tok Abah share semalam. Tok Abah pesan pada anak Tok Abah ya, dan Tok Mak akan bantu anak-anak semua untuk masuk universiti matlamat. Pastikan kita jaga solat 5 waktu. Pastikan jaga Quran tiap-tiap hari. Pastikan buat apa pun terbaik. Pastikan kita buat apa pun terbaik. Lepas tu kita tolong orang. Sebab bila kita tolong orang, Tuhan akan hantar orang tolong kita. Confirm. Dan yang penting kalau kita tak mampu tolong orang, kita jangan susahkan orang ya. Jangan kita susahkan orang lain ya. Ni cucu Tok Abah namanya Khalib, good boy ya. Yang good boy ya sayang. Alright. Itu semalam. Jadi hari ini kita pergi ke tip nombor 30. Tip nombor 30 ini pun lain macam sikit ya. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan program kita pagi ni FB Live kita dibawakan oleh Camp Komunikasi Berkesan, bukan Camp Webinar. Webinar Komunikasi Berkesan untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, kawan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam. Kita anjakkan tarikh atas permintaan ramai staff dan bos yang tak sempat untuk buat all this administrative arrangement untuk menghantar staff mereka. So dia kata tolonglah undurkan ya. Tak anjakkan sebab kami nak attend tapi tak sempat lagi. Belum dapat keizinan dari bos. Bos pun belum sempat nak war-warkan pada staff. Ramai yang baru tahu. Ya, kita dah sebut dah 3 minggu kita war-warkan tapi ramai yang belum tahu. Ya, al-maklum lah kan. So many information in the network ya. Banyak sangat information kita kena tak perasan. So kita anjakkan pada 19 bulan 10. Daripada 29 September kita anjakkan 3 minggu ke 19 hari bulan 10. Jadi ample time untuk staff, untuk minta izin kat bos, bos untuk hantar staff, untuk buat all the necessary arrangement. Ya. Boleh juga claim melalui HRDF. Ya. Okay. Dan Tok Abah akan bincang anjakan paradigma bagaimana kepentingan komunikasi dan untuk pembangunan diri dan keluarga dan juga kata orang tu majikan. Lepas tu apakah mutiara kata tentang komunikasi yang boleh merangsang kita untuk berubah. Sebab kemahiran berkomunikasi satu kemestian, satu kewajipan, bukan satu pilihan. Bukan tak apalah, dia memang ada bakat. Tak apalah, kita memang jenis yang tak tahu berkomunikasi. Okeylah. No. Kita kena belajar dan belajar. Tok Abah pun tak tahu berkomunikasi, tak pandai berkomunikasi. Memang dijangka pemalu. Dulu, sekarang, selamanya Tok Abah ni. Tetapi Tok Abah belajar komunikasi masa first degree sikit-sikit sebab orang pertanian, masa masters buat bidang komunikasi, masa PhD buat psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi keorganisasian ya. So Tok Abah belajar dan terus belajar sampai sekarang, maka bolehlah berkomunikasi dengan agak berkesan ya. Itu yang nak share tu. Sebab setiap apa yang Tok Abah kongsikan untuk my own consumption untuk kita amalkan. Sebab pesan guru Tok Abah pada Tok Abah, kalau kamu mengajar, kalau kamu tak belajar daripada apa yang kamu ajar, stop mengajar.
Kalau kamu tak ikut apa yang kamu cakap, stop jadi munafik. Kalau tak buat apa yang kita cakap, stop jadi munafik. Malu tak malu? Malu. Jadi kalau kata malu, maka kita, apa yang Tok Abah sampaikan pada orang ramai, Tok Abah kena amalkan dahulu. Ya, practice what you preach. Ya, preach what you practice. Whichever way is positive. Alright? Itu dia. So, dan of course, Tok Abah akan bincangkan 21 kesilapan dalam komunikasi, kesilapan lazim. Kesilapan komunikasi ini beribu-ribu. Tapi yang penting, yang kritikal 21. Ya, lepas tu ada kita nak kenal pasti apa style komunikasi kita. Ada orang style menyanyi berbeza, style buat kerja berbeza, style memasak berbeza, style berkomunikasi berbeza. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mengalah, ada yang dominan, ada yang macam-macam kan. Okey. Lepas tu yang penting Tok Abah akan bincang. Ini kritikal. 11 Undang-Undang Minda yang mengawal dan mempengaruhi komunikasi. Ini power. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan kalau kita dapat memahami Undang-Undang Minda ni, kita punya komunikasi akan berubah secara yang dramatik. Ya, Allahumma selamat. Sangat dramatik. Ya, Tok Abah nak tengok siapa orang. Rosliza Awang, Na Anis, Latifah Omar, Rubiah Rejab. Rubiah ni artinya tanah yang subur. Ya, kalau berumah tangga kena ramai anak ya, tanah yang subur. Daimah Jumaat, Seri On, Yati Setia, Yati Limin, Yang Beri, Zainal Berkadir, Yati Mat Syarif, Halijah Ibrahim, Safia Osman. Ini semua orang baru ni. Masuk Faizal Hani, Nur Zinur. Ya, ini dia. Yang lain tu dah. Akaf Rizul dah masuk ya, kawan baik daripada JB. Alright, terima kasih banyak-banyak. Yang dah share pun dah 237. Terima kasih. Suhana Parmin, Fauziah dah sebut, Kamariah Mawon. Kamariah Mawon pun dah banyak kali ada tapi Tok Abah tak sebut. Alright. Aida Jaafar, untuk mereka yang doakan Tok Abah, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah khairan katsira. Allahumma selamat. Okey. Alright. Dan Tok Abah akan ceritakan 11 Undang-Undang Minda. Apa kesannya kalau komunikasi kita ni impactful, apa dia punya keuntungan. Dan yang paling penting 33 tip bagaimana nak memperkasa kemahiran komunikasi agar bos dengar cakap kita, respect kita. Dulu tak pernah dengar pun, tak pandang pun. Bagaimana kawan-kawan akan sentiasa ingat kita, ajak kita pergi makan ke, pergi sembahyang ke. Dulu macam tak nampak je meja kita. Ya, so orang bujang pun di tempat kerja akan dapat pasangan yang terbaik. Itu penting tu. Kadang orang nak berkawan tapi bila dah kenal 1 minggu 2 minggu terus tinggalkan sebab kita komunikasi sangat menjengkelkan ataupun orang tak selesa dengan cara kita berkomunikasi. So overall Tok Abah akan kongsi 150 tip ya. So datang pada webinar pada yang dianjakkan daripada 29/9 kepada 19 Oktober. Jadi ample time ya, tak ada excuse lah. Kata tak sempat nak beritahu ke, mudah-mudahan sempat lah ya. Tolong register segera sebab semuanya ada limit ya. Okey, kalau tidak takutkan harga pun meningkat ya makin lama. Okey. Tip kita yang Tok Abah nak share ya untuk nombor 30 ialah kita tak boleh paksa orang sayang atau hormat atau kisah kat kita. Kita tak boleh paksa pasangan kita untuk sayang kat kita, hormat kat kita, atau ambil berat kat kita, tak boleh paksa. So, everything you got to earn it. Kita kena kata tu beri untuk dapat balik. What you give, you get back. Jadi kalau kita nak orang sayang kat kita, apa kita buat? Kita sayangi orang. Kita sayangi mereka. Ya? Kita nak orang berbuat baik kat kita, kita buat baik kat dia. Seperti kata seorang guru Tok Abah, ni Tok boleh rangkumkan ya. Kalau kita layan pasangan, kalau suami layan isteri sebagai seorang permaisuri, barulah suami akan dilayan macam seorang raja. Faham ke faham? Nampak? Kalau suami melayan isteri sebagai permaisuri, tidurlah permaisuri. Nak nyanyi, nak tidur pun suami nyanyikan dengan suara sumbang-sumbang basah dia. Bukan serak-serak basah, sumbang-sumbang basah. Tidurlah wahai permaisuri. Tok Abah memang serak sangat sini. So memang kalau tidak memang sama macam Tan Sri P. Ramlee kurang lebih lah. Ya. Okey.
Tok Abah dulu penyanyi, ya, tapi gantung suara atas sebab permintaan ramai. Sebab kalau Tok Abah terus menyanyi, ramai orang susah nak dapat jemputan. Dia kata Tok Abah je yang akan dijemput oleh semua orang. Itu sebabnya Tok Abah berhenti gantung suara. Orang gantung boot, gantung gantung raket, artinya stop lah, ya, bersara. Macam Roger Federer pun gantung raket, Tok Abah gantung suara. Yang faham, tak faham, sudahlah. Ya, okey. So kalau kita layan isteri macam layan seorang permaisuri, maka isteri akan melayan kita macam seorang raja, insya-Allah. Ya, kalau kita melayan pasangan kita dengan penuh kasih sayang, maka mereka akan berikan kasih sayang. Itu sebabnya tak boleh paksa orang sayang kita. Saya suami awak tau. Awak kena layan dia ledok. Kau tidak awak deraka. Apa punya skrip? Ni skrip daripada tahun 50-an sampai tahun 2023. 22 dah nak habis tahun depan ni, 23. 2023 pun skrip sama. Saya suami awak tau. Awak kena respect, awak kena patuh. No matter what. Kau tidak deraka. Tak masuk syurga. Dia gunakan ugutan macam itu. Ya, so tak boleh, tak jalan. It doesn't work that way. Ya, mungkin untuk immediate memanglah dia nampak, tapi dalam ni dendam, marah, kecil hati, ya, dan berbagai-bagai perasaan resentment ataupun melawan, memberontak. Ya, insya-Allah, ya. Itu je. So tak boleh paksa orang sayang kat kita. Don't worry. Kita beri sayang. Apa yang anda awak beri. Apa yang anda awak beri dulu. What you give, you get back. Berikan perhatian, berikan kasih sayang, berikan perkhidmatan yang terbaik, berikan kata tu getaran gelombang yang terbaik, maka anda akan dapat benda yang sama. Ingat pesan Tok Abah all the time, sayang menarik sayang, benci menarik benci, fed up menarik fed up, menyampah menarik menyampah. Faham ke faham? Jelas. Ya, memang jelas saja Tok Abah. Ya, cikgu kan selalu cakap faham ke faham? Faham tak? Ya, okey. Okey, that is number 30. That is tip nombor 30. Tip nombor 31, bagaimana petua nak menambah hati pasangan? Ini pun Tok Abah terpaksa buat kadang, ya, pada Tok Mak dulu masa baru kahwin, ya. Sekarang dah okeylah, dah 45 tahun berumah tangga, dah banyak kata tu boleh berkomunikasi secara gelombang minda. Baru fikir je dah sampai. Ya, dalam hati je dah sampai, insya-Allah. Nombor 31 ialah be cruel to be kind. Kita kadang nampak macam kejam untuk mempamerkan kasih sayang, dan sebab kita kisah ambil berat cakna. Seperti kata lagu itulah, marah bukan kebencian tapi tanda sayang. Isteri tak buat benda yang betul, dah tegur, kena marah sikit. To be cruel tu, yang marah sikit untuk dia menjadi bertambah baik, ya, agar, ya, kita marah sebab sayang. Dan isteri kita contoh, ya, tak tutup aurat, yang tutup layang. Walaupun awak nak pergi jemur kain kat laman tu, tutup aurat. Kalau tidak, abang sengsara. Abang yang kena belasah dalam kubur. Ya, tolong tutup aurat. Walaupun keluar rumah nak ambil parcel daripada Grab, ya, orang hantar, postman hantar, ya, so tolong tutup aurat, please, ya. Ini pesan dan pesan. Tapi dia masih cuai. So kenalah marah sikit. Itulah be cruel to be kind. Ingat, dan yang kena marah kena ingat. Marah bukan kebencian tapi tanda sayang. Mak bapak marah sebab sayang. Cikgu marah sebab sayang. Kalau cikgu dah tak kisah, dia tak tegur dah student yang tak buat homework ke, tak bawa pen, tak bawa buku ke, ya, pergi sekolah tak pakai seluar dalam. Cikgu tak tegur pun kalau dah fed up. Dia dah fed up. Nah, berapa kali dah zip tersangkut sampai bawa ke klinik. Apa yang tersangkut? Fikirlah sendiri. Dia tak pakai seluar dalam, dia tersangkut, maka bawa ke klinik. Dah 2-3 kali. So cikgu kata pakai seluar dalam. Kan cikgu susah nak buang masa nak pergi hantar ke klinik. Ya, awak tersangkut lagi. So dia marah sebab sayang. Jadi tu namanya be cruel to be kind. Marah sikit-sikit untuk mengelakkan marah besar. Bukan marah besar saja. Marah isteri dengan niat sayang, ya. Marah suami dengan niat sayang untuk mengelakkan murka Allah, murka Tuhan. Walaupun nampak macam
Dia tak sayang ke marah isteri dia. Marah sekejap untuk dapat kebahagiaan yang berpanjangan. Jadi kita, be cruel to be kind. Marah hari ini, supaya tak akan marah-marah lagi. Sampai akhir usia. Sampai jannah. Gitu. Kalau kita tak tegur, dia akan buat kesilapan yang sama sampai kita meninggal dunia. Tak sengsara hidup. Kata nak menambat hati pasangan agar jadi pasangan yang Allah redha. Di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. So, be cruel to be kind. Elak gaduh-gaduh. Tak apa. Kita buat gaduh-gaduh kecil untuk elak gaduh besar. Bila kita tegur, dia kecil hati. Macam gaduh lah. Mengajuk sikit. Ya, kita tegur. Ya, yang kalau masak, ya, nak bubur garam, jangan masa dia menggelegak. Itu cara orang dulu-dulu. Ikut kajian yang mutakhir. Nak bubur garam tu, dah habis masak, lauk dah melegak, kari dah melegak. You angkat dulu daripada api, letak kat bawah, dan mula nak sejuk sikit, barulah bubur garam. Jadi tak perlu pakai garam banyak, dan dia dapat mengatasi masalah-masalah keracunan ataupun masalah negatif dalam makanan akan dapat ditawarkan oleh garam. Bila bubur garam masa bukan tengah menggelegak, tapi dah mula nak cool down. Itu kajian sains, itu ikut sunnahnya sebenarnya. Sunnatullah lah ya. Ini the nature of things. Bukan mesti kata, sunnah Nabi ke begitu? Tak. Saya kata sunnatullah ni based on the rules of law. The rules of nature, sorry. The rules of nature. So kalau ikut sains, itulah. Dan untuk orang bijak pandai, itulah caranya. Ni contohlah. Ya, tapi tak, isteri dia masih bubur garam, masa menggelegak. Jadi, ekstra garam dan dia takut-takut, tidak dapat mengatasi the negativity dalam makanan, keracunan ke ataupun kolesterol ke, semua tidak dapat diatasi, tidak dapat dikawal. Dahsyatnya, magicnya, masa bubur garam, semasa dah cooling down, bukan masa cool, bukan masa sejuk, masa sedang nak dalam proses sejuk, cooling down. Wow, Tok Abah belajar bila ni? 30 tahun yang lepas. Ya, so kita kena tegur untuk kata tu mengelakkan marah Allah di dunia, di kubur, di alam akhirat. Be cruel to be kind. Gaduh kecil-kecil untuk elakkan kata tsunami ataupun meletup volcano, gunung berapi meletup. Dia kata kecil-kecil. Ya, memanglah cubit-cubit sayang lah kata orang tu, tegur-tegur sayang. Okey? Okey. Itu tip nombor 31. Yang kadang-kadang suami, alah, aku nak tegur takut dia gajuk. So dia diam, pendam, akhirnya meletup. Diam, Cik Tok Abah beritahu semalam. Awak ni, itu jadi ungkit kan? Sejak kahwin tak pandai buat kopi. 40 tahun dah kahwin. Tapi tak pernah tegur dulu. Dulu tak nak tegur. Dia asyik telan. Akhirnya selepas 40 tahun, meletup. Bercerai-berai. Dah 40 tahun kahwin, bercerai-berai. Umur berapa? 60-an, 70-an. Alah, remaja purba. Nak bercerai remaja purba. Cicit tengok pun, bukanlah pitam, tapi, alah, cicit pun ketawa apa punya moyang ni. Dah umur 70, dah nak masuk kubur bercerai-berai. Maaf ya. Ini bukan nak mengata siapa-siapa, tapi nak memberi nasihat. Bukan marah, bukan mengata. Ya, tolong ya, Tok Abah jumpa kes ni. Jumpa kes yang umur 70 tahun bercerai-berai. Umur 70, ya, bercerai-berai. Ada jumpa. My case lah, my counselling lah. Counselling session ya. Jadi Tok Abah kata sangat sedih. Tok Abah rasa amat hibur sebab tak dapat membantu. Kita setakat memberi nasihat. Ya, lain semua Allah punya perancangan dan yang punya diri yang kena ubah. Okey? So, adik-adik, anak-anak, ya, pagi ni Tok Abah mula sikit, walaupun demam-demam, bukan, ya, tapi dah kena premium cokolatir ni, maka insyaAllah bersemangat sikit ya. Tok Abah biasanya dah lama tak war-warkan sebab apa? Sebab stok dah habis. Stok dah memang tak cukup sebab terlampau laju dia pergi, terlampau laju yang orang yang order. Tapi stok ada sikit. Tanya dulu, ada tak stok? Adalah 600 kotak dia kata. So memang cepat sangat. 600 kotak tu mungkin tahan 2 hari 3 hari kot. Lepas tu gone. Ya, dia memang dah order lama dah untuk restock stok. Tapi sebab yalah, kilang pun ada juga
produk-produk lain yang kena disiapkan ya. Ini pun membawa kata tu penaja kita pada pagi ini untuk sihat, untuk bertenaga, untuk lawas perut, untuk food energetik lah. Tu Abah memang betul ya. Lillahi taala, tu Abah kalau dah tak kena tu lain lemau je rasa. Lemau. Kenapa aku ni slow sikit berfikir nak dapat idea pun susah. Rupanya tak dapat. Kadang stok habis. So tak apa 2-3 hari tak dapat. Memang lemau sikit. Tak perasan kenapa Rupanya pump ingat. Ya, itu satu perkara lah. Baik. Jangan lupa ya, webinar kita yang pada 29 hari bulan 9, iaitu komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan pelanggan atau orang awam. Kita tunda kepada 19 hari bulan Oktober atas permintaan ramai organisasi, agensi-agensi yang minta tunda sebab tak cukup masa untuk buat administrative arrangement nak hantar 15-20 orang peserta ya, dan sebagainya. So ramai juga orang yang staff-staff yang baru nampak iklan tak sempat dapat keizinan daripada bos. Dia kata paling kurang kita kena apply buat kertas kerja ke apa 2 minggu baru dapat keputusan. Tolonglah tunda untuk kami dapat join. Sebab tu Abah memang tak buat dah tahun ni. Takut-takut tahun depan pun dah tak ada. Bukan tak ada program. Tu Abah yang tak ada tahun depan. Takut-takut. So this could be my last webinar on effective impactful communication ya. Yang Tok Abah dah kumpul pengalaman selama 40 tahun lebih dalam bidang komunikasi keorganisasian. So Tok Abah gunakan untuk membantu ratus ribu orang lah ya. Bagaimana nak jadi orang yang bos, anak buah respect, anak buah bos respect, dengar pandangan anda dan nampak prestasi anda, memberi penilaian yang sewajarnya dan memberikan ganjaran dan kenaikan pangkat yang sewajarnya, selayaknya. Orang yang layak ya, diletakkan di tempat yang sesuai. Gitu. Ya, kadang-kadang sebab awak tak pandai berkomunikasi, saya bukan tak pandai komunikasi, cuma tak pandai mengampu, supaya tak dapat. Bukan. Dapat tak dapat naik pangkat, bukan sekadar berkomunikasi, tapi kena ingat juga sudah rezeki orang itu. Ya, dia punya rezeki maka dia dapat naik pangkat. Kebetulan dia pula pandai mengampu. Kebetulan aja dia pandai mengampu. Tapi dia dapat naik pangkat bukan sebab mengampu, sebab dia rezeki dia. Ramai orang mengampu tapi tak ada rezeki, tak dapat. Ramai orang pandai mengampu tapi tak ada rezeki, tak dapat juga. Betul tak betul? Betul. When it is yours, it is yours. Ya, rezeki tak salah alamat, tak salah masa, tak salah orang. Tak salah selekoh. Tak salah selekoh pun tak akan sesat. Rezeki tak akan salah selekoh, tak akan salah jalan. Ya, tak akan salah roundabout, tak akan salah U-turn. Ya, jangan lawyer buruk. Okey. Itu tip nombor 31 ya. Dan jom ya, join Tok Abah punya webinar pada 19 bulan 10, insya-Allah berbaloi, insya-Allah seronok, insya-Allah akan mengubah kehidupan anda di dunia kerjaya. Berubah ya, awak jadi orang baru di tempat kerja, bos sayang, rakan sekerja respect dan sayang, dan pelanggan dan orang awam yang anda beri khidmat akan respect dan sayang anda. Kan seronok hidup sebab ya 50% waktu jaga kita berada di tempat kerja. Ya, kita tidur katalah 6 hingga 8 jam dan waktu rehat. So tinggal 16 jam. Dalam 16 jam tu 8 jam kat tempat kerja. Itu tak termasuk jam tengah jalan. Betul tak betul? So 50% daripada waktu jaga kita di tempat kerja. Jadi kalau anda tidak seronok, tidak bahagia, tidak dihormati, awak sengsara, Allah sangat rugi ya, sangat rugi. That's why komunikasi berkesan satu kemestian, bukan satu pilihan ya, bukan satu choice saja. But it's a movement. Okey. Tip nombor 33. Ini tambah seronok ya. Mungkin kita emphasize on tip nombor 33 ni sampai habis kita punya sesi ya. So tip nombor 33 ni sangat penting sebab kadang-kadang kita selepas 5 tahun, 10 tahun berumah tangga ataupun berkawan, kita dah lupa asas asas hubungan ya. Aminah Khalid, Noraidah,
Siti Hafsah dah sebut, Siti Hajar Ahmad dah sebut, Nazilah Muhammad, Fadlina, oh dia kata Sabaria Idrus, lepas tu Janatul Nisa dah, Rohaidah no, Kayung Has, Cayang lah tu, Cayang Has, ya, Bobby Spencer, oh lama tak nampak Bobby Spencer, tapi ada, minggu lepas ada Bobby Spencer Pius, ya, Lin Mas, okey. Tunda ya tak apa, ya tunda. Kita tunda daripada 29 kepada 19 Oktober ya. Program komunikasi berkesan. Ismail Osman, Tengku Muhammad Afiq, Maria Ismail ya. Lepas tu Aidatul Nafisha, Salamah Sariman, Nur Syahadah. Okey. Dr. Narimah doakan Tok Abah agar kuat dan sihat dan boleh kongsi tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur ya. Terima kasih Dr. Nari. Okey, Maimunah Cik Nah, Mun Maisma, siapa kok ada orang baru yang Tok Abah tak sebut, Saidah Lili. Kadang ada kata kalau tak sebut pun nama saya, Tok Abah tak nampak ya. Mat Rashid, Suraina As ya. M Rashid, Aidatul Nafisah sudah ya. Okey, baik. Nora Ambalau, ya, Ida Muhammad, mana lagi? Okey. So, tip nombor 33 ni, ya, Tabah memang seronok sangat ya. So, rujuk balik asas hubungan semasa kita mula-mula berkenalan. Ni jap, tadi tip tu 31, 32 lah. Mana pula 33 ya, atau mungkin kita kena sambung balik nanti, ya. Tip nombor 32 sebenarnya ya. Tok Abah dah langkau tadi. 32, ni 32 ialah rujuk balik asas hubungan semasa awal-awal berkenalan. Kenapa kita suka pada pasangan kita? Mungkin sebab dia bertakwa, dia orang yang beradab sopan. Jangan lupalah, dia cun, dia handsome, dia hot. Itu common lah kan. Kalau tak hot, tak cun, awak tak pandang pun. Ya, masa muda, Allah, itu normal. Nothing wrong with that, nothing wrong. Tapi kalau itu saja asas, awak memilih dia sebab dia handsome, dia cun, tapi baran, perangai tak elok, ya, tak tinggalkan Tuhan, tak kisah, ya, tak hormat orang tua, tapi handsome. Kalau itu saja basis anda memilih dia, maka anda bersedialah untuk ada masalah, ada cabaran, sengsara di masa kemudian. So asas, rujuk balik asas hubungan semasa berkenalan dulu, semasa awal dulu. Kita pilih dia sebab dia cantik, dia bertakwa, dia beradab sopan, very caring. Caring kan? Dia ada sifat-sifat peribadi yang kita suka. Dia rajin, dia suka tolong orang, dia always disiplin, dia sentiasa kemas. Meja dia kemas, pakaiannya kemas, ya, sejuk mata memandang. Dan ada sifat-sifat tertentu. Oh, dia ni pemain bola yang bagus. Dia pemain bola jaring, ya, yang hebat. Dia tukang masak yang terkemuka. Dia memang whatever. Dia memang macam si kembang Cina. Belum panggil dah datang, belum suruh dah pergi, belum minta dah dapat. Wah, memang rajin, memang aktif, memang sentiasa terkedepan. Ya. So rujuk balik, apakah sifat-sifat asal yang anda tertawan pada pasangan anda, dan kenang balik, dulu aku sayang kat dia sebab gini. Sekarang 30 tahun kemudian, ya, kan dalam filem tu 3 years later, 6 years later, 10 years later, ini 30 years later. Yalah, dulu kita tertawan kat dia sebab dia cantik. 30 years later, cantik, tapi cantik umur 50-an lah, ya, ataupun 60-an. Come on guys, cantik lah, tapi cantik umur, kau compare dengan masa umur dia 30, umur 25, tak adil lah. Ya? So gitulah. Ya. Takkan umur Tok Abah masa 25, rambut semua blonde macam ni, takkan blonde. Tentulah. Okey, faham. Okey. Rujuk balik asas hubungan tu, sebabnya kalau untuk mereka yang nak bagi nasihat pada anak atau cucu, cari pasangan yang ada asas-asas yang solid. Jangan lupa ya, kalau anda mencari atas sebab takwa, anda akan selamat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Of course lah, handsome penting, kerjaya penting, ya, tu penting, dan sebagainya. So, tapi kalau orang bertakwa, insya-Allah beradab.
Orang yang bertakwa, jaga agama, insya-Allah beradab, insya-Allah. Ya, orang yang bertakwa, mudah bersyukur dan ada aura yang sangat positif, insya-Allah. Ya, orang bertakwa insya-Allah akan jadi orang yang sopan santun, lemah lembut, insya-Allah, no guarantee. Ada yang sembahyang pagi petang siang malam, sembahyang malam tapi dia punya temper, ya Allah, ada. Tapi the rule of thumb ataupun by and large secara umumnya, orang yang bertakwa, orangnya sabar, orangnya positif, orangnya beradab, and so on and so forth. Okay? Itu satu perkara lah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So, bila kita kenang balik, kita kenang balik apakah asas daya tarikan yang kita pada dia tu, maka kita akan tenang, kita akan sayang balik. Ya, kita kata tu renung balik kisah-kisah lama. Ya, masa awak minat kat dia, bercinta, berkenalan dan sebagainya. Sayang balik, recharge balik. Ya. So, inilah satu lagi kaedah yang sangat berkesan. Tapi orang-orang muda, orang tak perasan. Orang yang tak muda pun tak perasan kadang-kadang. Yalah, dulu dia memang itu, sekarang, ya Allah. Dulu dia sabar, cakap lembut. Sekarang, dah anak 13 pula semua laki-laki. Dia kena jadi sarjan major tau. Kena jadi sarjan major. Hey! Cepat! Kena menjagit lah. Anak 13 semua laki-laki. Bapak tak membantu. Faham? Jadi mak kena jadi sarjan major. Ya, sarjan major ataupun staff sarjan. Ya, Allahumma selamat. Ya, kesian jerit-jerit makcik tu. Ya, sampai hilang suaranya, pecah suaranya, dah tak boleh menyanyi lagu asli. Lagu rock aja. Dia lagu sesuai lagu rock. Sebab suara dah pecah. Jadi lagu rock. Lagu serak-serak basah, ya. Tak faham sudahlah. Ya, okey. So, rujuk balik apakah asas hubungan kita dulu-dulu, maka kita akan dapat tertambat balik, ya? Tersayang semula. Akan rekindle your love towards your spouse atau your pasangan bila kenang balik apakah sebab kita dulu jatuh cinta, jatuh hati kepada dia. Wow. Ya, mengenang peristiwa lama dan dapat kesan positif, dapat pahala tau. Ya, mengenang awak sakit dulu, lepas tu awak jadi insaf, ya, dan bersyukur, awak dapat pahala. Walaupun sakit itu ialah 30 tahun yang lepas. Awak mengenang sakit lama and then rasa bersyukur atas sakit yang 30 tahun lepas, awak dapat pahala. Pahala sekarang dapat pahala baru. Google, tanya ustaz, betul tak betul? Jangan terima bulat-bulat apa yang Tok Abah cakap. Ya. Itu yang Tok Abah diajar oleh guru-guru Tok Abah. Ya, okey. So, last kali untuk hari ini, tip nombor 33. So, kita kena berhenti kat nombor ganjil, ya. Nombor yang witir. So, tip nombor 33, ini pun menarik. Ini pun menarik. Tapi sebelum tu, ingat, program kita dibawakan oleh webinar. Yang webinar komunikasi berkesan. Oleh kerana tadi ada, Tok Abah nampak tabung korban. So, ingat, ya. Jadi, kalau kita nak melakukan ibadah korban tahun depan, Tok Abah pun dengan adik-beradik nak buat ibadah korban. Mungkin 2-3 ekor kita nak cari nanti, ya. Mungkin melalui tabung korban ataupun kaedah yang simple, ya. Kita akan pergi. Tok Abah ni dia punya duta tabung korban, ya. So kita menabung kat tabung korban untuk dapat melakukan ibadah korban tahun musim depan. Tabung sikit-sikit. Kita ada 9-10 bulan, ya. 9 bulan lagi. Jadi tabung, ya, mungkin 100 sebulan, 9 bulan 900. Ya, lembu boleh, ya. Unta mungkin tak dapat kot, tapi lembu boleh, kambing dah dekat-dekat nak cukup tu, atau tambah sikit je lagi. InsyaAllah, ya. Jom kita menabung melalui tabung korban. Semua online, ya. Syariah compliant, ada panel syariahnya Ustaz Ato'a, ya. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat efisien. Dan Tok Abah memang tiap-tiap tahun buat korban dengan tabung korban. So, jom kita menabung dengan tabung korban, ya. Dan of course, come to our webinar pada 19 bulan Oktober, yang ditunda daripada 29 September ke 19 Oktober. Dan Tok Abah akan share semua pengalaman Tok Abah untuk memperkasa skill komunikasi kita agar disayangi bos, disayangi oleh rakan sekerja, disayangi oleh orang awam, pelanggan kita, dan mudah-mudahan, ya, kita akan bahagia di tempat kerja, buat yang terbaik, maka rezeki berkat. Bila rezeki berkat bawa ke rumah, rumah tangga akan jadi hebat cemerlang, anak-anak jadi anak yang soleh-solehah, all because awak punya komunikasi ke tempat kerja bertambah hebat,
maka keberkatan rezeki dibawa balik ke rumah, maka Masya Allah, satu keluarga akan bahagia untuk 7, 8, 10, 20, 30 keturunan akan datang sampai kiamat. Wow. Ya, come to our webinar pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan kat tempat kerja untuk jadi pegawai ataupun kaki tangan yang disayangi bos, rakan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam, insyaAllah. Ya. So, tu apa tadi? Daripada tadi duk berhenti aja ya. Jangan lupa ya untuk mereka yang ada masalah-masalah sendi-sendi sikit ya, yang selalu pergi gym, baik orang umur 30 atau orang umur 70, macam Tok Abah dah dekat setengah tahun dah ni. Tok Ahmad pun tengok Tok Abah sembahyang pun okey dah ya. Masa sembahyang fardu normal, dulu tak mampu. Pergi Mekah pun memang duduk kat kerusi lah untuk sembahyang wajib pun, untuk fardu pun. Tapi sekarang alhamdulillah. This was 10 years later, you know. Dulu umur 60 dah sakit betul. Sampai nak kena operate lah, tukar kneecap. Dengan titanium punya kneecap. Dah buat apa namanya investigation, dah buat semua yang sepatutnya. Cuma last point aja. Apa namanya? Total knee replacement. Total knee replacement. TKR. Total knee replacement. Ya, TKR. Ingat apa total knockout? TKO. Oh, itu TKO ya. Technical knockout. Okey. So, jom ya. Ini pun semua apa yang Tok Abah buat-buatkan semua ada kat link kat atasku untuk didapatkan. Okey, last. Ni hari Sabtu ya, kita nak serapan kat luar ke, nak pergi kerja ke, nak ke mana ke, ya, nak buat kerja amal. Tip nombor 33 lah, beri ruang untuk pasangan untuk jadi dia yang sebenar. Give space to your spouse, to your partner, to be themselves. Ya, contoh. Ya, kalau kita bagi ruang kepada isteri kita, bukan sekadar, awak ni sebagai isteri tau. Awak kena dia sibuk jadi isteri, lupa nak jadi dia yang sebenar. Dia lupa nak jadi anak kepada mak bapaknya. Dia sibuk jadi isteri, sibuk jadi ibu, sibuk jadi menantu. Dia lupa akan bakat-bakat dirinya. Yang dulu pandai melukis, suka buat kuih ya. Dia ada kegiatan bakat-bakat intelek yang boleh digunakan untuk menulis buku. Tak ada peluang sebab sibuk jadi ibu, sibuk jadi isteri, sibuk jadi menantu sampai tenggelam dia punya sifat sebenar. So sebabnya kata pakar-pakar dan Tok Abah setuju, beri ruang untuk pasangan untuk jadi diri mereka yang sebenar. Dia yang berkerjaya, dia yang ada kawan-kawan, dia ada yang dunianya dulu, yang syariah compliant lah ya. Jangan pula bagi peluang space untuk dia buat benda-benda yang syariah non-compliance. Fahamlah kan? So beri ruang. Suami awak dulu memang kaki pancing, sampai awak pun terpancing kat dia. Ya, suami awak kaki pancing, bagi can lah dia sesekali memancing. Bukan memancing orang, memancing ikan. Kau jangan bawa pasal. Ya, so maksudnya gitulah. Beri ruang untuk pasangan kita jadi diri mereka yang sebenar, dengan syarat apa yang diri mereka yang sebenar itu adalah yang syariah compliant, yang tidak melanggar agama dan undang-undang. Ya, hobinya pecah bank. Hobi dia dulu bakat dia lah memecahkan bank. Bagi peluang untuk pecahkan bank. Gila engkau. Walaupun dia memang betul-betul ada bakat. Ya? Kau jangan buat pasal. Beri ruang untuk pasangan untuk jadi diri mereka yang sebenar. So, itu dia yang Tok Abah nak kongsikan pada hari ini. Dah 7.45. Tok Abah kena berhenti sekitar 45 minit lah ya. Okay, besok hari Ahad, insyaAllah. Ya, kalau panjang umur, sehat, Tok Abah akan sambung balik dari situ. From tip nombor 33 tu, kita ulas sikit, kita sambung ya, insyaAllah. Dan Tok Abah dah nampak tip-tip untuk besok lagi seronok. Tapi beritahu kawan tentang kita punya webinar pada 29.9, kita tunda ke 19.10. Ya, komunikasi berkesan di tempat kerja untuk jadi pekerja yang bos sayang, kawan sayang dan juga pelanggan atau orang awam sayang, agar awak dapat bekerja dengan terbaik dan dapat bawa rezeki yang berkat ke rumah tangga, dapat kehebatan dunia dan akhirat. Itu dia punya rentetan impak, insya-Allah. Berbaloi dan worth it dan seronok ya. So happy birthday, happy anniversary, happy working day. Dan untuk mereka yang nikah semalam, hari ini atau esok, hari ini pun Tok Abah akan pergi ke majlis walimah anak Haji Nasruddin Yahya
kawan masa kat UPM dulu, Haji Nasruddin Jani akan buat walimah untuk anaknya. Tok Abah akan datang. Ya, akan datang pukul 11.30 pagi sampai kat Velaris Bangi. Tok Abah akan datang insya-Allah ya. Kalau tak ada aral melintang, sebab bila orang jemput, ya, kita tak ada aral, wajib kita attend. Itu sebabnya Tok Abah sebagai tanggungjawab dan sebagai untuk silaturahmi. Seronok jumpa geng-geng lama. So all the best guys. Selamat jalankan sebarang kehebatan hari ini. Jadikan hari ini hari terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.